Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, alhamdulillah pada hari ini hari Ahad, kita sudah berada di akhir bulan Rajab. 30 Rajab bersamaan dengan 14 hari bulan 3 2021, bermakna besok kita akan menyambut bulan Syaban. Di mana ada beberapa hadis, sebuah buku yang saya nak kongsikan dengan para jemaah sekalian, iaitulah nama dia Wazaif Mukhtasar Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif yang membincangkan tentang musim ataupun bulan-bulan di dalam Islam dan beberapa peristiwa dan kaitan yang ada di dalam bulan itu, hadis-hadis ataupun perkara-perkara yang disebut di dalamnya. Maka para jemaah sekalian, bual bicara kita ini orang panggil secara santai-santai saja, dan mungkin kita kena buat juga satu perbincangan satu masa. Majlis bertanya soalan, majlis tanya soalan. Anda rasa ada manfaatnya sekali-sekala kita buat bicara, tapi jangan tanya semua perkara. Contohnya kita kata hari ini saya berada di bulan Rajab. Saya berada di bulan Rajab, maka apakah perkara yang ada dalam bulan Rajab ni? Contohnya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, mana hadis ini sahih, daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataba fi hajjatil wada'. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah pada tahun Hajjatul Wada'. Makna Hajjatul Wada' ni, para jemaah sekalian, Nabi kita, untuk maklumatlah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia pergi haji hanya sekali saja. Kadang itu dia kata Hajjatul Wada', makna haji yang Nabi pergi itu dahlah wada', kali terakhir perhimpunan besar bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut oleh para ulama Islam, rombongan yang datang bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang tersebut lebih kurang 140,000 orang. 140,000 jemaah haji. Kalau kira zaman itu sudah ramai, tuan-tuan jangan duk kira macam imagine dalam kepala kita, Mina tu sudah besar, macam kita hari ni tempat melontar tu macam kapal bahtera Nabi Nuh kan. Satu-satu dia punya lingkungan tu besar. Tapi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu sempit. Jamrah yang pertama, yang kedua, yang terakhir tu nama dia Jamratul Aqabah. Aqabah maknanya jamrah yang duduk di celah bukit. Sempit. Ana sempat dengan seorang syekh, nama dia Syekh Hussein Al-Kelantani. Orang asal dia dari Pasir Putih. Dia sudah dapat kerakyatan Arab Saudi. Dia cerita, dia kata waktu dia muda-muda dulu, taklah lama sangat lah maknanya. Orang berlanggar orang dekat Jamrat Aqabah sampai mati-mati. Maknanya walaupun bilangan tak ramai tapi sudah sempit. Kita bayangkan pada tahun Nabi kita Hajjatul Wada' itu, orang sudah ada 140,000 orang. 140,000 jemaah. Bukannya senang kan, dengan suasana jalan di lereng-lereng bukit, mereka duduk berkhemah di mana, di Mina, sebagai kenang-kenangan. Bual bicara kita ini, ana pergi haji, dia panggil Hajjatul Islam. Haji yang pertama Islam ini tahun 1982. Dengan Allahyarham bapak saya, waktu tu belum ada lagi syarikat ataupun muassasah haji, belum muncul lagi. Yang adanya apa? Yang adanya syekh. Syekh. Kami, keluarga kami ni suka dengan Syekh Abdul Malik Rawah.
Abdul Malik Rawah. Asalnya Indonesia, orang Rawah. Kemudian dia sudah dapat kerakyatan di Arab Saudi. Syekh Abdul Malik Rawah, dia dekat dengan Masjid Khaif. Masjid Khaif yang ada sekarang ni, sekarang ni Masjid Khaif sudah jadi khemah orang-orang Arab. Zaman saya pergi ke Masjid Khaif, kosong. Malik Rawah punya, dia adalah dia macam zinc gitu, dia buat pagar. Ini kawasan kita. Jadi kita ambil khemah, saya punya keluarga, Syekh Daud Kelantan, bawa khemah sendiri, kita pacak, kita pasang dekat situ. Ada temu duduk sini. Oh, Masya Allah, seronok. Baik. Yang saya nak cerita di sini, Nabi kita selalu pergi Hajjatul Wada', mana haji yang Nabi kita pergi sekali saja pada tahun yang ke-10. Tahun yang ke-10, selesai mengerjakan haji, baginda Nabi SAW balik ke Madinah, hanya 2 bulan, Muharram, Safar, 12 Rabiul Awal, ila Rafiqil A'la, baginda Nabi SAW telah pun berpindah ke Rafiqil A'la. Baiklah para jemaah sekalian, apa yang Nabi kita nak sebut? Qala sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadar kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Tahun yang aku datang haji ini, kitaran pusingan bulan ataupun hari itu tepat 9 Zulhijjah. Kita wukuf di Arafah pada tahun ini kena pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti yang Allah Ta'ala letakkan pada hari diciptakan langit dan bumi. Kenapa Nabi sebut di sini? Para jemaah sekalian, kita kena tahu, dalam Islam ini, tengok Nabi kata, as-sanatu ithna asyara syahra. Setahun itu ada 12 bulan. Setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa makna haram? Bulan ini tidak dibenarkan berperang padanya. Kecuali kalau Islam itu di-attack, nak cuba dikhianati oleh puak-puak kafir, maka ketika itu kita tak boleh kata orang maktuful aidi, tangan kita duduk berpeluk tubuh, lah, kita mesti lawan. Islam tak mengajar kita mengalah sampai begitu sekali. Cuma Islam mengajar kepada kita erti tasamuh, toleransi, timbang rasa, bertanggungjawab. Itu yang diajar oleh Islam. Adapun mengalah macam penak, lah, itu bukan daripada laisa minal Islam, bukan daripada ajaran Islam yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla ataupun dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam 4 bulan itu, salasatun mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut, dia panggil bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Maknanya bulan Zulqa'dah ni bulan orang duduk, kan? Maknanya dia tak berperang lah, dia duduk bersiap-siap saja. Bulan Zulhijjah, bulan haji, orang pergi haji. Muharram termasuk lagi bulan yang haram berperang. Kenapa? Sebab Allah SWT beri peluang. Zulqa'dah orang duduk. Mana tak pergi berperang, orang pergi haji. Zulhijjah orang kerja. Muharram orang balik. Yang jauh-jauh, perjalanan dia bukan macam kita. Kuala Lumpur, Jeddah 8 jam. Tapi zaman dulu dia punya perjalanan, Mekah Madinah 8 hari 8 malam. Bayangkan ke Baitul Maqdis, orang Palestin, orang Syam 1 bulan dia punya perjalanan. Maka yang saya nak sebut, Nabi sebut 3 bulan berturut-turut, wa Rajab Mudar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab yang telah dibesarkan oleh kabilah Mudar itu, yang terletak, tengok Nabi letak tempat duduk dia, terletak di antara bulan Jumada Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Itu bulan Rajab. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, bulan Rajab ini di antara bulan haram. Bulan haram makna bulan yang ada kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah SWT larang kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم
فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Baiklah para jemaah sekalian. Maka dalam ayat ini Tuhan kata bulan itu 12 bulan. Termasuk 4 bulan haram. Maka dalam ini kata fala tazlimu fihinna anfusakum. Mu jangan buat benda-benda yang tak baik. Jangan melakukan kezaliman, sama ada zalim kepada orang ataupun zalim kepada orang ataupun menzalimi diri sendiri. Dia kita kena ingat para jemaah sekalian, zalim tu ada 2 kategori. Zalim ada 2 kategori. Satu, kita zalim orang. Mana kita khianat kepada orang, itu dia panggil menzalimi orang lain. Satu lagi jenis zalim, zalim kepada diri sendiri. Dengan melakukan dosa, melakukan maksiat, maka itu nama dia zalim terhadap diri sendiri. Ini adalah perbuatan yang salah. Perbuatan yang dilarang oleh Islam. Maka, zalim ni bila-bila pun haram. Tetapi di dalam bulan haram, lagi besar dia punya kesalahan. Saya buat analogi simple tuan-tuan. Kita bercakap hal orang. Kita tak mengumpat, cuma kita bincang hal orang contohnya. Kita bincang hal orang dalam kedai kopi. Dosa ke tidak? Dosa. Tapi kalau tuan bincang hal orang, mengumpat dalam masjid, kaf, lagi besar. Itu menunjukkan bahawa dalam bulan haram. Jadi para ulama berbeza tentang kenapa dinamakan bulan haram ada 4 bulan itu, kenapa? Sebab dia kata li'izami hurmatiha. Kerana besar kehormatan bulan itu. Wa hurmatiz zambi, dan besar juga dosa yang dilakukan pada bulan itu. Dosa sama ya, tapi dia punya bentuk. Contohnya kita kata, kalau kambing sama kambing, tapi kambing ni gemuk, kambing ni kurus. Kalau kita boleh ibarat begitu, maka para jemaah sekalian, ada juga dinamakan bulan haram tu kerana haram berperang padanya. Itu sudah makruf cara berita ini di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Baiklah para jemaah sekalian, ada sebuah artikel makalah yang ditulis. Saya kira makalah ni bagus untuk tuan-tuan baca, tapi Rajab sudah berakhir. Dia kata Rajab bulan mulia yang dikotori dengan peristiwa-peristiwa yang pelik-pelik, dengan cerita-cerita yang pelik. Ini cerita kelebihan Rajab, macam-macam. Siapa dia solat pada awal Rajab, siapa dia berdoa pada Jumaat akhir Rajab, maknanya banyak sangat masuk dalam bulan Rajab ini perkara-perkara ibadat-ibadat rekaan yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengatakan para jemaah sekalian, kita jangan seronok-seronok. Kita tak boleh suka-suka je. Ibadat itu kita boleh buat sendiri-sendiri, jangan. Tidak boleh. Ibadat ini dia panggil tauqifiyah. Al-ibadatu tauqifiyah, maknanya ibadat itu satu amalan yang kita buat berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan apa yang kita suka-suka nak buat, bukan apa yang kita suka-suka nak buat. Kalau suka-suka tak boleh. Oh, saya nak buat rumah Anjung 5 contohnya, dia punya atap begini. Silakan, tak ada orang larang. Sebab itu kerjaan dunia. La haraja, tidak ada masalah. Tapi dalam perkara akhirat, dalam perkara ibadat, kita mengatakan tidak boleh dibuat-buat. Macam-macam lah dia punya nama solat ar-raghaib lah. Kelebihan ni kita mengatakan Rajab bulan mulia, tak boleh kita buat sewena-wenanya. Dalam bulan Rajab ini ada satu solat, nama dia solat ar-raghaib. Awwalu lailati jum'atin syahri Rajab. Maka hadis yang menyebut kelebihan itu kazibun wa batilun la yasih. Jadi inilah katakan, baiklah para jemaah sekalian, itu sebagai kata orang, kita ambil ujung, kita sambut yang datang. Kan? Sebab kita ini sudah berada di akhir Rajab. Yang kita nak sambut ini iaitulah
nak sambut ini apa dia bulan Syaban. Maka kedengaran doa yang selalu dibaca oleh imam-imam kita, contohnya di masjid dan lain-lain tempat. Allahumma Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita kata ini doa cantik. Mana kita minta Allah SWT berkatilah hidup kita dalam bulan yang berkat ini dan berkatilah hidup kita dalam bulan Sya'ban dan jangan mati lagi sehingga kita sampai ke bulan Ramadan. Tapi doa tu jangan break setakat itu. Rugi tuan-tuan. Saya bimbang nanti bila kita berhenti di situ, sampai ke kami di bulan Ramadan, tapi kita tidak minta. Tidak minta apa yang sepatutnya kita minta. Sampai ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, sampainya kita ke bulan Ramadan adalah merupakan suatu anugerah. Suatu nikmat yang besar Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Sebab Ramadan itu bulan yang mulia, yang banyak sekali dia punya kelebihan-kelebihan yang ada padanya. InsyaAllah dalam bulan Ramadan nanti atau dekat Ramadan, banyak siri-siri kuliah kita ni, sama ada kuliah maghrib, tazkirah-tazkirah yang kita akan sampaikan insyaAllah yang berkait dengan persiapan Ramadan. Jadi oleh kerana kita belum lagi pertengahan Syaban, jadi kita fokus kepada Syaban dulu sebagai motivasi. Doa tu kita kena komprehensifkan. Hadis itu adalah dipertikaikan tentang kesahihannya oleh para ulama. Jadi ada yang mengatakan tidak jadi masalah hadis dhaif pun untuk kita berdoa. Kita kata silakan doa. Atas nama doa, saya nak berdoa. Ya Allah, berkatlah kami pada bulan Rajab. Ya Allah, berkat kami pada bulan Syaban. Ya Allah, berkatlah kami pada bulan Ramadan. Doakan banyak-banyak. Tapi kita tak nak kita hanya sampai ke bulan Ramadan tapi tidak ada pengisian. Maka kita perlengkapkan dengan doa yang dibaca juga oleh golongan salafus salih. Di antara doanya, tuan-tuan boleh ikut ataupun alhamdulillah sudah ada di Facebook, saya sudah ada di dalam grup-grup kita. Alhamdulillah saya selalu sebar-sebarkan doa ini dan kita akan sebar juga di sini insya-Allah. Doa Yahya bin Abi Katsir, di antara salah seorang ulama salafus salih, dia kata, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ikut saya baca. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Apa makna dia? Boleh tulis. Saya tengok ramai di kalangan pelajar-pelajar kita ni, jazahumullahu khairah. Ini di antara perkara yang menggembirakanlah. Saya sebagai orang yang mengajar, guru, sangat rasa bergembira dengan kesungguhan para pelajar sekian. Saya panggil pelajar lah, yang tua yang muda pun kita panggil talib. Mudah-mudahan kita masih lagi mendapat title penuntut ilmu. Kata Imam Ahmad, minal mahdi ila lahdi. Kita menuntut ilmu daripada kita di atas buaya dulu sampai ke lahat. Insya-Allah, biarlah kita mati dalam keadaan menuntut ilmu, biar kita mati dalam keadaan kita beriman, beramal dengan saleh. Kita kata insya-Allah. Baik, para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, bolehlah kan. Doa tadi belum diterjemahkan lagi. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Mana kita sambung doa tadi. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami bulan Ramadan. Abi, bila sampai apa yang kau nak buat? Tidaklah. Kita lengkapkan dengan doa ini. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Wasallim Ramadana li. Ya Allah, serahkanlah jiwaku, ragaku dan semangatku untuk mengisi kedatangan bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh, dengan siam puasa dengan penuh khusyuk, dengan penuh dengan sempurna, dengan adabnya, dengan syarat-syaratnya, rukunnya. Yang penting kita nak lengkapkan. Kemudian
Al-qiyam. Malam kita nak bangun bertarawih, siam, qiyam. Baca Quran. Isilah. Yang pentingnya, Ramadan, sebagaimana kata guru kami rahimahullah, dia kata Ramadan wi'a'un. Ramadan itu bekas. Apa yang kita nak isi dalam Ramadan? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulannya diturun padanya Al-Quran. Bulan Ramadan turun padanya Quran. Maknanya Ramadan itu bekas, Quran itu isi. Kalau kita cerdik, orang tak gosok bekas saja, kan? Contohlah kita kata, saya ni pergi ziarah rumah saudara saya. Sahabat saya ni, saya pergi ziarah dia. Dia bawa keluar bekas, cantik tuan, baru beli, luar negara. Bukan, tak main lah, lokal-lokal ni bukan standard saya. Contoh. Dia cerita bekas dia dengan harganya mahal. Kita dengar pun rasa, tentulah kalaulah bekas begini harga, sudah tentu isinya lagi besar, lagi mahal kan. Macam kita nak beli handphone pun kotak dia cantik, ataupun beli barang-barang perhiasan. Kotak dia tu kadang-kadang dah nampak gah, kata nak mahal. Ini bekas. Tiba-tiba, maaf encik, bekas hanya mahal, 500 harga. Tapi oleh kerana malam ni saya tak bersedia, saya bagi Indomie lah kat tuan-tuan. Saya sebut Indomie lah sebab ramai sahabat-sahabat kita ni yang pergi Mekah kerindu-rinduan dengan Indomie pula dia orang ni. Waktu di Mekah dulu, tak ada makanan lain ke Pak Arab ni. Kan, khususnya waktu kami berada di Mina, di Arafah, Ustaz, tak ada makanan lain ke? Sudah balik ke Malaysia, ramai pula yang kerindu-rinduan dengan Indomie. Saya buat contoh. Bekasnya mahal, tapi isi Indomie. Kita kata tak. Sama juga dengan kita. Ramadan, wi'a, bekas yang sangat berharga. Di antara isi yang patut diisi yang besar-besarnya, Al-Quranul Karim. Maka itu dia panggil bekas yang kita nak. Jadi para jemaah sekalian, kita kena buat persiapan lah. Wasallim Ramadan lana. Ya Allah, serahkanlah Ramadan untuk kami isikan di dalamnya dengan pengisian-pengisian yang sangat bermanfaat, yang sangat baik, yang sangat memberi faedah untuk kita. Alhamdulillah. Jangan lupa, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita beribadat, apakah matlamat? Apakah objektif ibadat kita? Al-ubudiyatu lillah. Kita beribadat sebab apa? Sebab kita nak mengabdikan diri kepada Allah dan kita mengharapkan Allah qabul. Allah terima ibadat kita. Bukankah begitu? Sudah pasti kan? Maka doa yang ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, tamat Ramadan, segala bekas yang telah aku isi tadi dengan siam, dengan qiyam, dengan tahajud, dengan tarawih, dengan Quran, dengan sedekah, dengan semua tazkirah, macam-macam pengisian telah kami buat. Tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, terimalah dia daripada kami sebagai amalan yang dikabulkan. Tuan-tuan, alhamdulillah, sekali lagi saya baca, Allahumma sallimni li Ramadan. Ada riwayat kata Allahumma sallimni ila Ramadan. Boleh baca ila Ramadan. Allahumma salli li Ramadan. Allahumma salli ila Ramadan. Ada bacaan. Wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Insya-Allah nanti saya letak di Facebook kita punya poster doa ini. Baiklah para jemaah sekalian, itulah doa yang kita nak baca, yang kita usahakan. Ada ulama berkata bulan Rajab, bulan letak benih, bulan Syaban, bulan menyiram, subur, bulan Ramadan, bulan menuai. Maknanya kita kena bermula daripada membuat persiapan dari Rajab. Syaban lagi kuat, stamina kata orang. Macam tuan-tuan yang suka mendaki bukit ni kan. Dia ada stamina.
Kita nak naik bukit kena ada stamina kan. Jadi stamina kita tu apa? Iaitulah kita cuba beribadat, cuba puasa-puasa sunat dah ada. Supaya apa? Bila datang waktu Ramadan, bukan nak tukar gear, bukan baru nak panah enjin, tapi kita nak pecut, nak tukar gear. Ni ada setengah orang dia silap teknikal, dia kata ustaz, maaflah. Nanti masuk Ramadan saya ibadat. Nanti bulan Ramadan baru nak ibadat. Kita kata tuan, betul ke macam tu? Sepatutnya sekarang orang Kelantan kata, ni sudah ada persiapan. Sebab itulah para asatizah, pihak masjid, bila masuk je bulan Syaban, boleh katakan semua jemputan-jemputan yang kami terima sebagai pendakwah, kan? Ustaz, apa tajuk? Isti'dad listiqbali Ramadan, persiapan menyambut Ramadan, pengisian Ramadan, rohani Ramadan, boleh katakan itulah tazkirah-tazkirah kita. Sebab apa? Sebab kita nak motivasikan para jemaah. Kita nak motivasikan para ahli-ahli qaryah kita dengan persiapan yang yang rapi. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Hadis tentang Syaban. Hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai daripada Usamah bin Zaid. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul ayyam yasrudu hatta naqula yuftir. Ada kalanya Nabi kalau dia puasa je. Kita kata Nabi ni tak mau buka puasa ke? Wa yuftirul ayyam hatta la yakadu yasum. Nabi kita kadang-kadang dia tak puasa. Kita ingat Nabi tak puasa sunat dah ni. Kecuali 2 hari. 2 hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak akan tinggal. 2 hari dia tak tinggal. Apa dia 2 hari itu? 2 hari ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak tinggal. Maka Usamah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, 2 hari itu apa? Iaitulah hari Isnin dan hari Khamis. Hari Isnin dengan hari Khamis adalah merupakan hari yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa berpuasa. Bila Usamah tanya radhiyallahu anhu cerita tentang 2 hari ini, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zalika yaumani tu'radu fihi mal a'malu ala rabbil alamin. Allahu Akbar. 2 hari ini, Isnin, Khamis. Hari yang dia bentangkan laporan amalan manusia kepada Rabbil Alamin, kepada Tuhan sekalian alam. Wa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Allahu Akbar. Aku sangat suka, sangat gembira andainya amalan aku itu dibentang dalam keadaan aku sedang berpuasa. Bila? Isnin, Khamis. Untuk maklumat para pelajar sekalian, malaikat pencatat amalan dia tukar shift 2 kali sehari. Pagi, subuh. Untuk shift malam dia tukar waktu asar. Itu waktu tukar shift. Kemudian dalam seminggu 2 laporan dilaporkan, iaitulah hari Isnin dengan hari Khamis. 2 kali. Dalam setahun bila? Tengok. Qultu, kata di Usamah radhiyallahu anhu, walam araka tasumu minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tak tengok Rasulullah berpuasa sunat banyak sekali berpuasa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban. Qala sallallahu alaihi wasallam, zaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Nabi kata bulan Sya'ban ini
bulan yang manusia terlupa kepada dia, dia duduk di antara Rajab dengan Ramadan. Rajab boleh haram, orang besar-besarkan dia. Ramadan lah, maka orang akan sambut dia. Tapi Syaban duduk di tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Itu bulan yang diangkat padanya amalan kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya setahun angkat laporan. Ini bukan malam tukar buku, itu malam Lailatul Qadar. Jangan lupa, malam tukar buku itu malam Lailatul Qadar. Ini malam di bulan Syaban. Sekali lagi Nabi ulang, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku suka kalaulah amalan aku diangkat sedang aku berpuasa, sallallahu alaihi wasallam. Itulah sabda Nabi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Wa qawwa isnadahu jam'un min ahli ilmi kal Munziri wa Ibn Hajar wal mutaakhirin rahimahumullah. Baiklah para jemaah sekalian, hadis ini mengandungi menyebut kepada kita beberapa perkara, iaitulah tentang Nabi kita selalu sentiasa berpuasa sepanjang tahun. Setiap hari Isnin, hari Khamis. Dan Nabi juga puasa dia dalam bulan-bulan yang terpilih seperti bulan apa? Bulan Syaban. Maka bulan Syaban ini bulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak sekali berpuasa, sehingga kan kata di Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata apa? Aku sempat qada puasa Ramadan aku yang tahun lepas pada bulan Syaban. Kenapa? Sebab Nabi berpuasa, aku pun qada ketika itu. Nabi puasa sunat, aku puasa wajib, ganti. Jadi saya sekali lagi nak bertanyalah kepada muslimat, murid-murid saya ni. Puan-puan, muslimin pun kita tanya juga. Cuba tanya isteri. Tanya anak-anak perempuan. Qada Ramadan tahun lepas, 1441. Sudah habis ke belum? Ini 42 Ramadan nak masuk ni. Maka menjadi tanggungjawab kepada kita, para jemaah sekalian. Tanggungjawab kepada kita mendidik, menjaga anak-anak kita dan bertanya-tanya khabar kepada keluarga kita bagaimana dengan qada puasa Ramadan yang tahun lepas. Sebab Ramadan la ta'adda. Yang tahun lepas jangan lebih daripada tahun ni. Kalau masuk tahun ni pula dikira cuai, bersalah. Baiklah para jemaah sekalian, kita break setakat itu dulu, dan kita sambung lagi dalam siri yang akan datang besok. InsyaAllah 1 Syaban 1442. Kita jumpa lagi dalam siri yang seterusnya. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.